Okey, sediakan buku nota. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 5. Okey, salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 5. Okey, hari ini kita nak sambung mengenai bab 8. Okey, bab ke-12. Okey, dalam bab ni nampak macam sikit je. Okey, standard pembelajarannya pun kalau kamu nampak sikit saja. Okey, so tulis dalam buku nota kamu sekarang. Okey, hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin. Okey, Isnin 5 Julai 2021. Okey, bab 8 tulis daya dan tekanan. Okey, pernah tak kamu tahu bagaimana sesebuah kapal terbang boleh terbang terus dekat udara? Kenapa kereta tak boleh terbang? Kenapa motor boleh terbang? Tak boleh terbang. Okay, motor pun tak boleh terbang. Kapal terbang, helikopter yang boleh terbang. Kenapa? Kenapa kereta tak boleh terbang? Inilah konsep akan kamu belajar. So, pernah tak jumpa kalau macam dekat bengkel kereta? Bengkel kereta, macam mana kereta tu kalau dekat bengkel dia boleh dinaikkan ke atas. Okay, kalau nak tukar tayar contohlah kan. Lepas tu nanti dia turun balik ke bawah. Apa sistem yang dia gunakan? Kamu tahu tak apa sistem yang digunakan? Inilah yang akan kamu belajar dalam bab ini. Sebab itu saya nak panggil budak-budak pelajar lelaki. Pelajar lelaki tolonglah masuk kelas saya. Masuk kelas saya sebab kita nak belajar mengenai chapter dekat dalam ni. Okey. Kemudian, okey. So, dalam ini kita akan belajar sikit je tapi benda yang kamu kena ingat banyak. Benda yang kamu kena ingat banyak. Ini adalah kata-kata kunci yang ada kat dalam bab ini. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama, 8.1 tekanan dalam bendalih. Kau pernah tak jumpa gambar ni? Apa benda gambar ni? Gambar ni selalunya kamu jumpa dekat dalam bengkel kereta. Dia nak dia nak naikkan kereta tersebut. Contohnya dia nak tukar tayar lah yang selalu saya tengok. Dia guna benda alah ni. Apa benda alah ni? Okey, apa sistem yang digunakan? Macam mana dia boleh naikkan kereta tersebut? Okey, so kita lihat kepada soal apakah sistem yang digunakan dalam alat ni. Dalam alat ni. Jom kita tengok. Dalam alat ni, dia beroperasi berdasarkan konsep tekanan ataupun kesan tekanan dalam bendalih hidrolik. Sebenarnya kat dalam ni dia mempunyai satu bendalih. Kita panggil dia adalah bendalih hidrolik. Selalunya minyak lah. Yang mana sistem ini dalam sistem yang tertutup. Apa yang dimaksudkan dengan sistem tertutup? Sistem tertutup merupakan sistem fizikal. Kat mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Maksudnya, dalam ni ada bendalih hidrolik. Bendalih hidrolik dekat dalam ni dia tidak boleh masuk ataupun dia keluar dengan sendirinya. Contoh kamu tekan kat sini, minyak tak ada keluar kat sini, tak ada. So inilah kita panggil sistem tertutup. So kamu kena tahu apa nama bendalih yang ada kat dalam benda alah ni. Okay. So nanti pelajar-pelajar lelaki dia tahulah. Pelajar perempuan pun sebenarnya tahu kan kaviar kan. Okay. So berdasarkan gambar kat sini, gambar dekat bawah dia kata. Jom kita tengok gambar yang dekat bawah ni. Apa beza gambar yang pertama dan gambar yang kedua? Gambar yang pertama ni, dia kamu letakkan air kat dalam botol, kemudian kamu nampak dia air ni akan terpancut kat luar. Dia terpancut kat sini, terpancut dekat sini. Tapi gambar yang kedua ni, bila kamu kenakan tekanan. Apa tu tekanan cikgu? Kamu picit botol tu. So kamu picit botol tersebut, kamu akan dapati pancutan air yang keluar daripada setiap lubang tadi akan bertambah D.
D. Cikgu bertambah D apa maksudnya? Maksudnya dia bertambah daripada X tadi, dia akan bertambah jaraknya, tambah lagi D sentimeter contohnya lah kan. Okay, ini X sentimeter. So, bila kamu tekan botol tersebut, dia akan bertambah dia punya hala pancutan air tersebut. Tambahkan lagi. So, maksudnya apa yang kamu nampak dekat sini? Okay, di sini tiada tekanan. Okay, tiada daya yang dikenakan. Okay, tapi dekat sini terdapat tekanan ataupun daya yang terhasil. Okay, so berdasarkan gambar yang pertama, berdasarkan gambar yang pertama ni, 8.1A, kamu tengok gambar kamu ni, air daripada lubang paling bawah, kau tengok, air kat lubang paling bawah, paling jauh. Kenapa air kat paling bawah ni paling jauh berbanding dengan di kedudukan X. X ni lubangnya dekat mana? Dekat atas, yang dekat sini. Yang dekat sini. Tapi yang dekat yang lubang paling bawah ini, paling bawah yang dekat sini, so dia ada 3 lubang. Yang dekat sini dia punya pancutan air paling jauh. Daripada lubang yang dekat atas. Tapi bila daya dikenakan, maksudnya daya dikenakan ni maksudnya kamu tekan botol tu. Kamu tekan botol tersebut, kamu dah kenakan daya. Maksudnya di sini kamu dah kenakan daya. Daya kepada mana? Di dalam bendali tersebut. So kamu kenakan daya. Daya dan tekanan dalam cecair tersebut, dalam air ni, dia akan menekan zarah-zarah yang dekat dalam air tersebut. Kat sini ada zarah-zarah. Contohnya kalau kat sini zarah-zarah dia macam inilah. Bila kamu kenakan tekanan, so zarah-zarah tersebut dia akan menjadi rapat-rapat di antara satu sama lain. Maksudnya tekanan sudah dikenakan lah. So ini menunjukkan permukaan air memampatkan botol plastik yang tertutup. Air daripada setiap lubang akan terpancut lebih jauh. Sebab itu kalau kamu tengok lubang yang paling bawah, kat mana lubang yang paling bawah kat dalam botol? Yang bawah sekali ni. Lagi jauh, kau sini, yang ini. Lagi jauh pancutannya daripada lubang yang atas. Lubang yang atas pun bertambah lagi dia. Sebab apa? Sebab daya dikenakan ke atas permukaan air. Daya dikenakan ke atas permukaan air. Inilah yang kamu belajar mengenai konsep tekanan di dalam bendalai dalam satu sistem yang tutup. Macam contoh botol ni. Botol ni satu sistem yang tertutup. Okay. So, nota kamu yang pertama adalah yang ini. Maksud Pascal. Pascal. Apa yang kamu belajar dalam prinsip Pascal? Tadi kamu dah belajar tekanan di dalam bendalai. Sebenarnya dalam cecair ataupun dalam bendalai ni bentuk cecair lah. Dalam cecair ada tekanan. Ada tekanan permukaan, tekanan di dalam zarah, di antara zarah-zarah di dalam air tersebut. Okey. So apa prinsip Pascal ini berkata? Dia menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang kamu tekan tadi, kamu picit botol tadi, so maksudnya kamu dah buat penyebaran tekanan. Yang dikenakan pada suatu bendalai. Kamu tekan dekat dalam botol ni ada air, so kehadap cecair. Sama ada cecair ataupun gas dalam sistem yang tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalai tersebut dan ke semua arah. Maksudnya, apa yang dimaksudkan dalam satu sistem yang tertutup, dalam sistem yang tertutup, tekanan akan disebarkan ke seluruh arah, ke seluruh arah secara seragam. Ke seluruh arah secara seragam. Sebab itu kalau kamu nampak pertambahan jarak dia semuanya sama. D itu maksudnya mungkin dia bertambah 2 cm. So semua start daripada lubang atas sampai lubang bawah, dia akan bertambah dia punya jarak dia bertambah 2 cm. Contoh. Okay. So kita nak lihat bagaimana dalam eksperimen dekat dalam makmal. So nanti kamu akan buat yang mana secara berkumpulan. Ini ada ombok. Yang ini ada kelalang. Kelalang ini beliang halus. Beliang halus tu maksudnya dia ada lubang lah.
Okay, nanti kamu tekan omboh tersebut ke bawah. Okay, omboh tersebut ke bawah. So, kamu tengok nanti, okay, tarik omboh hingga air memenuhi ke dalam. Okay, yang pertama dia kata tarik omboh sehingga air memenuhi ke dalam. Maksudnya tadi, omboh tadi kamu tarik, so nanti air akan masuk ke dalam lubang-lubang yang halus ni. So, kemudian dia kata keluarkan air yang dah masuk dalam kelalang ni dengan kamu tolakkan dia ke bawah. Pertama tadi kamu tarikkan dia ke atas, tarik ke atas untuk masukkan air. Okay, kamu tolak ke bawah untuk keluarkan air. So sekarang ni kamu nak tengok bagaimana arah air yang terpancut. So nanti air yang akan terpancut, dia akan pancut ke secara seragam di semua arah. Okay. Dia akan dipancutkan secara seragam pada semua arah. Okay. So yang inilah, okay, arah tolakan ni macam mana. So nanti bagaimana? Okay. Bagaimana air itu dikeluarkan. So dia akan tersebar secara seragam. Okey. Okey. Kemudian, okay, prinsip Pascal. Okay, biasanya dalam kehidupan seharian kita, okay, kita belajar dalam operasi sistem hidrolik. Apa tu sistem hidrolik? So hari ni kita nak belajar yang pertama tadi, tekanan di dalam bendalik. Okay, yang mana kita gunakan dalam prinsip Pascal, okay, prinsip Pascal, okay, yang mana prinsip Pascal ini digunakan, okay, diaplikasikan di dalam kehidupan seharian kita melalui sistem hidrolik. Okay, hari ini kita nak belajar sistem hidrolik dulu ya. So kita slow-slow walaupun bab ini pendek je. Okay, dalam prinsip operasi sistem hidrolik, okay, apa dalam prinsip sistem hidrolik ni? Okay, dia pemindahan tekanan ke semua arah, okay, ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Apa yang dicakap oleh dalam prinsip Pascal? Kamu tengok balik nota kamu yang atas. Prinsip prinsip Pascal tadi menyatakan bahawa semua, okay, tekanan yang dikenakan dia dalam satu sistem yang tertutup, okay, dia akan disebarkan secara seragam. Sebarkan apa cikgu? Sebarkan tekanan dia. Okay, tekanan akan disebarkan ke seluruh bendalih tersebut, ke semua arah. Okay, so secara seragam. So itulah yang kita akan belajar dalam sistem hidrolik. Kita nak pindahkan tekanan, okay, berdasarkan prinsip Pascal yang kamu belajar tadi. Okay, so sistem hidrolik, okay, sistem hidrolik ni kamu gunakan dekat dalam tempat kerja lah, yang mana selalunya orang yang selalu dekat bengkel, dalam bengkel kereta, dekat tempat-tempat nak pindahkan beban yang berat, nak buat kerja yang berat. So, ia adalah untuk membuat kerja berat, yang mana dia akan menghasilkan daya output yang besar, okay, untuk mengangkat beban yang berat. Maksudnya, daya yang dikeluarkan, daya yang dihasilkan adalah besar. Sebab apa yang dia besar? Sebab kamu nak mengangkat, okay, beban yang berat. Okay, kamu nak mengangkat beban yang berat. Okay, macam mana cikgu? Okay, kita tengok contoh kat bawah. Okay. Okay, contoh. Okay, ini adalah sistem operasi sistem hidrolik. Okay, yang mana dalam sistem hidrolik ni dia ada dua silinder omboh. Okay, omboh yang itu, yang pertama silinder omboh, luas ombohnya hanyalah 2 cm padu. 2 cm cube. Bukan cube, square. 2 cm padu ke? Bukan. 2 cm kuasa 2. Okay, yang mana luas permukaan untuk omboh yang sebelah kanan ni, kamu tengok luasnya lebih besar. Okay, 100. So yang mana 2 silinder ni, luas permukaan dia berbeza. Satu besar, satu kecil. Okay. Bendalih yang kamu gunakan ni selalunya air ataupun minyak.
Okey. Air ataupun minyak, okey, kenapa? Okey, air ataupun minyak yang digunakan sebab dia tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimanfaatkan. Okay, air atau minyak digunakan kerana tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimanfaatkan. Okey, so macam mana sistem yang operasi sistem hidrolik ni terjadi? Okay, kalau kamu tengok kat sini, 10 Newton. Okay, 10 Newton ni maksudnya daya yang kamu kenakan. Daya ni kita panggil dia sebagai daya input. In tu masuk, maksudnya daya yang dikenakan lah. Okay, yang daya yang dikenakan ke atas omboh yang kecil. Di sini dia akan menghasilkan tekanan. So tekanan yang dihasilkan dekat situ akan dipindahkan. Okay, dia akan pindahkan secara seragam melalui bendali. Ini yang kita gunakan sebagai prinsip Pascal. Okay, Pascal. Ini yang prinsip yang dikatakan. Pemindahan tekanan yang dilakukan secara seragam dalam sistem yang tertutup melalui bendali. Okay. Bila daya input ni dikenakan, so tekanan akan dipindahkan secara seragam dekat bendali tersebut. So terhasillah daya output. So daya output, daya output ini yang dihasilkan besar. Okay. Daya output dikenakan dekat sini besar. Okay. Sebab apa? Okay. Sebab apa? Sebab tekanan ini semua dah dipindahkan dalam bendali untuk menaikkan beban ini. So dekat sini luas permukaan omboh tu sangat besar. So bila luas permukaan omboh itu besar, so tekanan output yang kamu gunakan dekat sini pun akan menjadi besar juga. Okey. Tak nampak lagi? Jom kita tengok yang dekat bawah. Okay, dekat sini dia kata tekanan pada omboh kecil adalah sama seperti tekanan pada omboh besar. Maksudnya tekanan yang dekat sini sama dengan tekanan dekat sini. Okay, dia berdasarkan kepada rumus ni. So rumus ni tolong salin. Okay, yang ini tolong salin. Tekanan pada omboh kecil, okay, yang ini adalah sama dengan tekanan omboh besar. Yang mana daya input bahagikan dengan luas permukaan akan menghasilkan daya. Tekanan. Daya bahagi luas, kamu akan dapat tekanan. Daya bahagi luas, kamu akan dapat tekanan. Okey, so daripada situ, kamu boleh nampak dekat sini. Okey, daya yang dikenakan pada omboh kecil ini 10. So kamu masukkan dalam rumus, dia punya daya dekat sini 10. Luas permukaan tadi 2 cm kuasa 2. Okay. Sama dengan daya output. Kamu sekarang kerja kamu nak kira berapa daya output yang terhasil. Tadi kata daya output tadi besar. Besar tu berapa nilai dia? Sekarang kamu nak kira. Sekarang ni kamu nak kira berapakah daya output yang keluar. So daya output yang keluar, so masukkan dalam rumus daya output bahagi dengan luas. Okay, omboh. Luas omboh besar tadi dibagi 100. So bila kamu kira sahaja kat dalam ni, so daya output yang kamu dapat 500 Newton. Beza tak? Dekat sini 10 Newton. Tapi daya dekat sini, daya output yang dapat dekat sini adalah 500 Newton. Luas permukaan sini kecil. Luas dekat sini permukaan dia besar. Tapi kamu kena tahu tekanan dekat omboh kecil ni adalah sama seperti tekanan pada omboh besar. Okey. Cikgu, apa yang cikgu kira tu? Okey, ingat. Tekanan sama dengan daya bahagikan dengan luas permukaan. Okey. Yang mana kamu akan dapat daya tadi unit dia adalah Newton. Bahagikan dengan luas permukaan. Okay, contohnya kamu nak pakai kat sini sentimeter cube pula kuasa 2. Okay, so kamu akan dapat N, unit dia cm negatif 2. Ini adalah unit yang akan kamu dapat. Ini unit apa cikgu? Ini adalah unit untuk tekanan. Maksudnya daya yang kamu kenakan bahagikan dengan luas, kamu akan dapat tekanan input.
Okay, lepas itu tadi, kamu nak kirakan berapa daya dekat sini. So, kamu tahu bahawa tekanan input, tekanan input adalah sama tekanan output. So dia sama. So bila kamu dah dapat tekanan dekat sini, kamu dapatkan dekat sini untuk daya dekat sini. Cikgu macam nak tahu? Dekat sini kamu dah dibagi luas omboh. So luas omboh dekat sini dia dah bagi, so senanglah kamu nak dapatkan tekanan. 10 bahagi 2 sama dengan 100. Okey, yang ini daya. So sekarang kamu nak cari daya. So nak carikan daya, selesaikanlah. Tekan kalkulator, 10 bahagi 2, 5. 100 bawa sini jadi dah 5 kali 100, so kamu akan dapat 500 Newton. So betul lah macam apa yang dikira kat sini. Okey, faham ya? Cikgu ulang lagi sekali. Tekanan dekat input adalah sama seperti tekanan dekat output. Okey, so nak kirakan tekanan dekat input, yang mana input tadi, daya bahagikan dengan luas permukaan. Daya input tadi omboh dia kecil, luas permukaan dia kecil, daya pun dia kecil, kecil. Tapi bila semua tekanan, mendalih ni semua dah dipindahkan tekanan dia secara seragam, so dekat sini dia akan menghasilkan tekanan output. Tekanan output dekat sini dia akan menghasilkan daya yang besar. Kenapa daya kat sini besar? Disebabkan di sini luas permukaan dia besar. So, luas permukaan dia besar, nak kirakan daya, masukkan dalam rumus tadi, so dapat. Nampak tak perbezaan daya? Dekat sini 10, dekat sini 500. So, perbezaan daya. Tapi tekanan input adalah sama seperti tekanan output, sama. Tekanan dia sebelah kiri dan kanan adalah sama. Okey. Kemudian, so ini adalah aplikasi dalam kehidupan seharian kita. So dalam ini kita cuma belajar apa? So kat sini kita belajar dalam sistem dalam kehidupan kita jack hidrolik. Yang kedua brake hidrolik, brake dalam kereta, dan yang ketiga adalah kerusi rawatan gigi. So nanti kalau kamu pergi buat rawatan gigi dekat klinik gigi, kamu akan tengok bagaimana dia naikkan kamu punya kerusi, bagaimana dia turunkan kerusi kamu. Itu dia pakai prinsip Pascal. Yang mana kita tengok yang pertama, contoh yang pertama, sistem jack hidrolik. Sistem jack hidrolik ni lazimnya digunakan kita nak angkat beban berat. Contohnya kereta dekat bengkel. Kereta nak bengkel contohnya macam ini kan, jack hidrolik ni kan, nak tukar tayar. Yang cikgu cakap tadi, nak tukar tayar. So bagaimana dia digunakan? So dekat sini kalau kamu tengok dia ada tuas dia. Yang ini kalau kamu tengok di sini dia ada tuas dia. So ini tuas. So ini tuas dah yang kamu akan tu. So ini bagaimana dilukiskan dah bentuk kat dalam ni macam mana. Tengok betul-betul cikgu cakap. Dalam sistem jack hidrolik ni, bila tuas ini ditolak ke bawah. Bila ditolak secara berulang-ulang, so omboh yang besar tadi, dia akan menolak omboh yang besar. Tolak. Kenapa? Bagaimana omboh yang besar tadi dia akan dapat ditolak oleh tuas tersebut daripada omboh yang kecil. Di sinilah dia gunakan prinsip Pascal. Yang mana bila kamu tekan tuas ni ke bawah ke atas, omboh yang besar tadi akan ke atas. Yang mana injak pelepas ini dia akan tertutup. Sebaliknya, bila injak pelepas ini terbuka, kalau saya highlight lah ya. Bila injak pelepas ini terbuka, omboh yang besar ini akan turun balik ke kedudukan asal. Kamu nak jadikan dia nak rendahkan dia balik,
injap pelepas ni akan terbuka. Okay. Masa beban ataupun omboh ni tak naik ke atas, injap pelepas ni mesti tertutup. Mesti dalam keadaan tertutup. Kenapa? Sebab ingat balik prinsip Pascal yang cikgu cakap tadi, dia mesti di dalam sistem yang tertutup. Okay, dia mesti di dalam sistem yang tertutup. Okay, so kamu boleh scan QR code dekat sini. Okay, kamu boleh scan QR code dekat sini. So, kita nak tengok, okay, kita nak tengok bagaimana sistem hidrolik tu, okay, dekat dalam di video kan. So, cikgu nak tunjuk dengan kamu, okay, bagaimana. Tapi dia punya video ni bahasa Inggeris tau. So, kalau bahasa Inggeris tu, saya stop presenting. Okay, kemudian saya pergi kepada entire screen, pergi kat sini. Okay. Okay. Okay, Kavya nampak tak cikgu punya video ni? Kavya? Nampak cikgu. Nampak? Nampak. Okay, jom cikgu mainkan video ni. Ini yang digunakan dalam dentist chair ataupun kerusi doktor gigi. So kita tengok macam mana sistem dia. Okay, kamu nampak dekat sini. Kamu nampak kat sini dia ada tuas. So inilah tuas. Okay, tuas yang digunakan untuk menolak semua bendalih tu, bendalih dekat dalam bawah kerusi ni terus pergi kepada omboh yang besar. Dia tolak. Dengan tolakan tersebut, semua tekanan akan menekan omboh yang besar. Dia akan menekan omboh yang besar. Dia tolak. Okay. Ni dia dalam bahasa Inggeris. So, nak turunkan balik macam mana? Dalam yang masa dia tolak tadi, injap pelepas akan tertutup. Pastikan injap pelepas akan tertutup. Ini adalah bagaimana dia punya lukisan lah. So, tadi ini adalah injap dia. Kamu tolak. So, semua tekanan dia akan pergi ke bawah nanti. So, dia akan tolak omboh ke atas. Dalam ni ingat ya, injap pelepas mesti tertutup. Injap pelepas mesti tertutup. Okay, so dia punya cakap ni bahasa Inggeris, takut kamu tak faham. Okay, dia akan tolak bendalih ini ke atas. Dia akan tolak. Dekat sini nampak tak bendalih ni? Ini injap tadi. Injap sini tertutup. Injap dekat sini tertutup. So dia akan tolak terus kepada omboh yang besar. Tertutup ke sini. Mana injap tertutup dia? Okay. So nanti bila kamu nak turunkan balik, so macam mana kamu nak turunkan balik, injap pelepas akan terbuka. Injap pelepas akan terbuka. Bila injap pelepas akan terbuka, so omboh yang besar tadi ni, omboh yang besar tadi ni akan turun ke bawah. Okay. So omboh, so dekat sini injap sini terbuka. Nampak tak dia buka sini? Ni injap dia. So ini adalah injap tadi terbuka. So sama juga lagi sekali, tolak injap tersebut, tolak yang piul dekat sini, tolak. So injap ini pelepas akan tutup, tapi bendalih akan tekan pergi ke omboh yang besar. Bila dia tekan pergi ke omboh yang besar, tekanan akan dikenakan di bendalih tersebut. Okay. So nanti dia akan samalah juga sistemnya. Kalau kamu nak turunkan ke bawah, bila kamu nak turunkan ke bawah, kamu kena tolakkan dia ke atas balik. Bagi injap dekat sini pula, terbuka. Dia sistem dia sebenarnya yang kamu nak faham adalah sistem Pascal, prinsip Pascal. Okay. So ini adalah yang kamu belajar. So nanti kita tengok balik kita punya buku teks. Kita banyak balik buku teks kita.
Okey. So, itu tadi kita belajar dalam sistem jack hidrolik. So, ini jack hidrolik yang tadi cakap. Bila kamu nak tambahkan tekanan pada omboh besar yang terbeban dekat sini, setuas akan ditolak ke bawah. Okey, beberapa kali. Okey, kenapa beberapa kali? Sebab dia nak hasilkan tekanan. Okey, dia nak hasilkan tekanan. So, tekanan injap A ini, okey, tuas terang omboh kecil tadi dia akan kenakan tekanan. Okay, dekat sini injap A akan tertutup. Okay, bila injap A ni tertutup, dia lalu tekanan dekat sini, injap B dekat sini dia akan terbuka. Dia maksudnya macam dalam yang video tadi, ada injap yang tertutup, ada injap terbuka. Kenapa nak terbuka kat sini? Sebab kamu nak mengalirkan tekanan bendali tadi. So bendali tadi dia akan tolak sampai ke sini. Okay, sampai dekat sini cecair tadi akan dipindahkan. Okay, cecair akan dipindahkan. Dia akan pindahkan apa? Pindahkan tekanan ke atas omboh besar yang terbeban. Okay, lalu dia akan tolak omboh besar ni naik ke atas. Okay, so macam mana kamu nak turunkan dia balik? So tuas tadi kamu tolakkan ke atas. Tuas tadi tolakkan dia ke atas. So sekarang ni apa yang tertutup, siapa yang terbuka? So injap A yang tadi tutup, dia akan terbuka. Injap B pula yang akan tertutup. Sebab itu dalam video tadi ada yang terbuka, ada yang tertutup. Sebab dia dah bahasa Inggeris. Takut kamu tak faham pula. Okay. Kemudian injap tadi untuk turunkan balik, injap A akan terbuka. So bila injap A terbuka, injap B akan tertutup. So maka okay, cecair dari takungan mengalir ke bawah omboh kecil melalui injap A terbuka. Okay, maksudnya dekat sini dia ada takungan ni, dia akan mengalir keluar dekat injap A. Yang ini masa nak turunkan beban tersebut tau. Okay, so pada dekat sini injap pelepas pun akan tertutup. Okay, injap pelepas pun akan tertutup. Okay, kemudian tekanan cecair yang tetap dikenakan pada omboh yang besar untuk mengekalkan kedudukan omboh yang besar ini. So kedudukan omboh yang ini besar akan dikekalkan. So nak bagi dia statik lah pada suatu tempat. So yang ini untuk gambar B ni, gambar bagaimana beban tu kamu nak kekalkan dia pada kedudukan dia. So yang ini cikgu ulang lagi sekali, injap A terbuka, injap B tertutup. Yang ini injap A tertutup, injap B terbuka. Okay, beza ya dua ni ya. Okay, yang ketiga ni pula kita nak turunkan dia. Yang ini kita nak kekalkan ketinggian. Kita nak turunkan dia pula. Okay, Okay. Dekat sini, okay, yang pertama injap pelepas pula dibuka. Okay, injap pelepas dibuka. So bila injap pelepas ini dibuka, so omboh besar tadi dia akan kenakan tekanan cecair ke bawah. So omboh yang besar dia turun, dia akan tertolak ke bawah lah. Sebab kat sini beban dia besar. So dia akan turun ke bawah. Kemudian cecair tadi dia akan mengalir balik dekat dalam takungan injap tadi. Takungan cecair. Okay. Takungan cecair melalui pelepas, okay, apabila injap pelepas ni dibuka. Okay. So ada 3 sistem. Okay, saya ulang lagi sekali. Yang pertama, kalau nak naikkan ke atas, tuas mesti ditolak ke bawah. Okay, tuas mesti ditolak ke bawah. So bila tuas ditolak ke bawah, injap A tertutup, injap B terbuka. Okay, yang di sini tu, so dia akan tolak. Cecair tadi akan tolak beban tadi ke atas. Tetapi kalau kamu nak kekalkan dia, tuas tadi kamu tolak ke atas. Okay, tuas tadi kamu tolak ke atas pula. Okay, dekat sini bila kamu tolak ke atas, injap A terbuka. Okay, so cecair dalam takungan cecair ni nanti dia akan keluar melalui injap A. So dia akan balance lah. So dia akan balance di antara kiri dan kanan. So inilah dia nak kekalkan dia punya ketinggian. So macam mana pula beban tadi kamu nak turunkan ke bawah pula? So nak turunkan ke bawah pula, okay, yang ini statik kan. So nanti, okay, injap A dia akan terbuka, okay, injap pelepas ini akan terbuka.
Okay, mana dua kedudukan tadi, injak tadi, pelepas tadi akan tutup. Okay, yang ini injak pelepas akan dibuka. Kenapa? Sebab daripada cecair sini dia nak pindahkan balik pergi ke takungan cecair ni. So, tekanan dekat sini dia akan ke bawah. Omboh ini akan mengenakan tekanan ke atas cecair yang kat bawah ni. Omboh tadi dia akan kenakan cecair dekat sini. So, maksudnya tekanan dekat sini lah. So, dia akan turun ke bawah. Yang tadi ni dia akan tekanan ke atas. Okay. So, ini kamu boleh scan. Okay. Yang ini kamu install. Okay. Apps buku teks tingkatan 5. Kemudian kamu boleh scan yang ini. So, dan di sini kamu akan nampak dia punya sistem hidrolik, jet hidrolik ni. Macam dia berfungsi. Dalam cantiklah bentuk 3D. Okay. So, ini pula adalah sistem brake hidrolik. Okay, sistem brake hidrolik ni, okay, selalunya kita nak gunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan kenderaan beroda. Contohnya kereta yang bergerak. Brake lah, maksudnya sistem brake kat dalam kenderaan lah. So macam mana sistem dia? Okay, so kamu ini umpamakan ini ada kereta. Ini adalah kereta. Ini adalah sebuah kereta. So kereta ni, so ini kurangnya ada orang lah kat sini. So orang kat sini dia akan kalau nak brake, yang pertama pedal brake ini, okay, dia akan tolak omboh silinder utama. Dia akan tolak silinder utama ke dalam, lepas tu dia akan kenakan tekanan ke atas minyak brake. Okay. So dia akan tekan. Okay, kat sini ada, kan selalu dekat enjin dia ada takungan, ada apa? Minyak brake. Minyak brake ni yang kamu kena tukar selalu kalau masa servis kereta. Okay, so minyak brake tadi, okay, tekan lagi sekali ya. Tekan brake, pedal brake tadi. So dia pedal brake tadi akan menekan, okay, omboh silinder, okay, omboh silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. So minyak brake sini. Okay. Lepas tu pergi kepada yang kedua. Okay, yang kedua, okay, pembaca yang bawah ni. Tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh minyak brake melalui pipe logam, okay, pipe logam ke silinder brake, okay, ke silinder brake. So nanti dia akan tolak pergi kepada silinder brake yang nombor 3 tadi, okay, pada roda depan roda belakang. So, roda depan dan belakang. Maksudnya, sistem tadi, okay, tadi bila tekan dia pedal brake tadi, so minyak brake tadi dia akan keluar dah. Okay, dia akan dipindahkan pergi ke brake kat depan dengan brake ke belakang. Brake yang depan kita panggil dia sebagai brake cakra, yang belakang kita panggil sebagai brake gelendung. So sistem yang dekat nombor 2 ni adalah sama. Okay, tekanan tadi dia akan dipindahkan, okay, melalui minyak brake tadi pergi kepada pipe logam ke silinder brake. So dia nak pergi ke silinder brake sini. So ini silinder brake. So dah sampai dekat silinder brake, okay, pada roda depan dengan roda belakang. So apa yang terjadi lagi? So tekanan akan, okay, pada cakra ni, okay, tekanan akan menolak omboh dalam silinder. So dia akan menolak omboh dalam silinder brake. Okay, dekat silinder brake ni dia ada omboh. So silinder brake ni dia akan ada omboh. Dia tolak pad brake. Brake pad dalam bahasa Inggerisnya brake pad lah. Selalu saya sebut brake pad je. So dia akan tolak brake pad ni lalu tertekan ke atas piring keluli. Okay, kat sini kita ada piring keluli. Yang tengah ni piring keluli pada roda depan. So dia akan bagi tekanan dekat piring keluli pada brake cakra kat depan ni. Okay, yang brake kat belakang pula macam mana? So tekanan yang tadi, yang dihasilkan tadi, dia akan menolak omboh dalam silinder brake. Okay, kat sini ada omboh. Okay, omboh kat sini adalah omboh silinder brake. Dia akan menolak kasut brake. Ada pula kasut. Tadi pad brake. Yang ini kasut pula. So akan tolak, okay, kasut brake. So macam mana pula? Dia akan tekan pelapik brake. Dia akan telan. So maksudnya tekanan dekat sini dia akan tekan. Dia nak tekan ke mana? Dekat brake gelendung brake ni.
Dia akan bagi tekanan. So apa yang terjadi, okay, kita pergi kepada nombor 4 dekat brake cakra ni. So daya yang dapat tadi daya apa? Daya geseran. Geseran daripada mana? Daripada silinder brake tadi. Okay, dia pergi ke tolak brake pad tadi, kena kat kuli. So kat sini ada daya geseran. Okay, daya geseran di antara siapa? Di antara pad brake tadi dengan piring keluli. Pad brake dengan piring keluli. So akan ada satu daya geseran. So daya geseran tersebut dia akan memperlahankan atau menghentikan putaran roda dekat depan. So dia akan tekan, so roda kat depan dia akan stop. Okay. Untuk kereta brake kat belakang pula. Okay. Kereta dekat brake yang belakang pula. So nanti kamu akan dapat daya geseran. Okay, daya geseran antara apa? So daya geseran antara pelapik brake yang tadi dengan kasut brake tadi, okay, dengan gelendung brake, apa ni, dia antara pelapik brake dengan gelendung brake tadi. So pelapik dengan gelendung tadi, so dia akan menghasilkan daya kat sini juga. So daya geseran tadi dia akan hentikan putaran roda dekat belakang. Kiranya ini adalah roda lah, ataupun tayar kereta. Dekat tayar kereta ni ada kasut brake, pelapik brake dengan gelendung brake dan silinder brake kat sini. Ini kat belakang. Ini untuk brake yang belakang. Ini adalah untuk brake kereta kat depan. Dekat depan kita panggil brake cakra, yang kat belakang kita panggil brake gelendung. So ada dua lah, brake depan dengan brake belakang. Okay, kemudian yang ini adalah kerusi rawatan gigi. So ini pun kamu boleh scan yang ini. So nanti kita nak tengok okay, macam mana. Okay, kamu kena fahamkan bagaimana aplikasi prinsip Pascal tadi digunakan dalam kerusi rawatan gigi. Okay. Okay, itulah yang akan kamu belajar. Okay, so ini, yang ini kamu akan belajar dalam Bernoulli esok. So ini takkan kita ajar, saya takkan ajar hari ni lah. So yang ini saya akan ajar esok lah. Sebab, okay, nota yang lain. Sebab nota kat sini Najwa dia panjang sikit. Bukan panjang lah, kiranya kalau kamu rajin, kamu photostat yang bahagian sini. Yang pertama, sistem brake hidrolik dengan jack hidrolik yang ini. Okay, kalau rajin lah. Kalau tak rajin, kamu tuliskan step ni lah. Contohnya nak menambahkan ketinggian, step pertama tuas ditolak. Nombor 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So itu adalah nota kamu. Itu nota kamu. Okay. Kalau ada photostat dekat rumah, photostat lah. Okay. So nota kamu yang pertama tadi, cikgu cakap maksud Pascal. Okay. Kemudian yang kedua, okay, kamu tuliskan dia punya rumus ini. Okay. Kemudian kamu buatlah sistem jet hidrolik ni, bagaimana dia boleh beroperasi. Okay. Kalau pelajar malas nak lagi senang, nak lagi senang, kamu bagi maksud Pascal tadi je lah. So Pascal ni kamu bagi tahu ada dalam sistem hidrolik yang mana dalam kehidupan seharian kita gunakan dalam jet hidrolik, brake hidrolik dan kerusi rawatan gigi. Okay. So dah 11.24, okay, sampai situ saja untuk kelas kita hari ni. Hari ni 1 jam 30 minit kan. Okay, so sebelum kita habis, cikgu nak bagi apa nama dia? Video lagi. Video lagi dekat mana? So video ni cikgu nak bagi kamu tengok yang ini. Mana video yang pertama? Yang ini. Okay, nampak lah? Okay, yang ini, okay, tengok sini. Ini macam mana kerusi apa dekat yang cikgu tadi kata lah. Kerusi rawatan gigi. Ini kamu kena buat projek tau. Kamu kena buat projek macam ni. So macam mana dia boleh tolak, omboh saya tolak ke atas. Yang tadi pula macam mana omboh tadi tolak ke bawah. Tengok, nampak tak? So nampak tak? Okay, tolak. So kamu nak kekalkan ketinggian ni macam mana pula. Ini adalah projek kamu lah. Okay, kemudian yang ini kita dah tengok tadi. Yang ini kita dah tengok. Sama rasanya yang ini. Yang ini adalah dentist chair yang tadilah. So tak payah cikgu nak tunjuk balik.
Okay, itu sahaja untuk kelas hari ni. So, ada kerja ke hari ni? So, oleh sebab hari ni kita tak ada kerja, so nanti cikgu akan bagi soalan kuis. Soalan kuis nanti cikgu akan buat nanti ya. So, itu sahaja untuk kelas kita hari ni. So, ada apa-apa masalah tak? Kavia, Najwa. Tadi siapa seorang lagi yang masuk, Najwa? Julita. Okey. So, Kavia tak dengar suara lah, Kavia. Julita cikgu. Oh, sebab saya mutekan dia di sini. Okey, Kavia. Boleh, Kavia? Apa cikgu? Okey, Kak Kavia. Hari ni dia kerja dah. Kerja dia tak berapa nak banyak lah, Kavia. Okey. Kavia, boleh kamu tengok Kavia dan Najwa. Okey, Kavia dan Najwa tengok buku kerja, muka surat 81. Dalam 81. Okey, dalam 81 dah tengok dah. Okay, page 81. Okey, ini soalan kuis yang cikgu kata tadi lah. Okey. So, tengok ya buku kerja muka surat 81. Okey, dah sedia? Ini kuis antara Najwa dan Kavia. Boleh? Kuis antara Najwa dan Kavia. Okey. So, ini punya soalan. Okey, ini adalah soalan mengenai yang kamu belajar tadi ya. Yang mengenai apa yang kamu belajar tadi. Okey, yang pertama. Okey, sedia ya. Berdasarkan prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan pada bendaleh di dalam bekas tertutup ke terbuka? Kavia dan Najwa, mana satu? Tertutup ke terbuka? Sistem tu sistem yang tertutup ataupun sistem yang terbuka? Kavia? Cikgu dia. Atas sekali. Maksud Pascal tadi. Atas sekali. So, sistem terbuka ke sistem tertutup? Tertutup. Betul. Sistem tertutup. So, bulatkan tertutup. Okay, B. Cecair yang paling sesuai digunakan dalam sistem hidrolik cecair apa? Minyak ke air? Minyak. Pandai, minyak. Najwa tak nak cakap ke? Kita dua je. Okey, nombor C. Untuk membolehkan jet hidrolik mengangkat beban yang lebih berat, luas permukaan ombor besar perlu. Okey, kamu nak angkat benda berat. So, ombor besar tadi, dia punya tekanan kena Kurangkan. luas permukaan kena dikurangkan ke ditambahkan? Dikurangkan. Yang ini Najwa, yang ini. Mana ni? Ombor yang ini. Ombor yang ini luas permukaannya besar ke kecil? Mesti ditambahkan ke dikurangkan? Ditambahkan. Betul Najwa, mesti ditambahkan. Nampak tadi? Sini 100 cm. Yang ini 2 cm. Maksudnya luas permukaan kena ditambahkan. Okey, D. Menambahkan luas permukaan ombor besar akan menghasilkan daya yang kecil ke daya yang besar? Yang ini, daya dia. Kavia yang Najwa? Kecil. Okay, kalau dekat sini ombor sini besar tadi, ombor yang besar tadi, kamu tambahkan luas je. Luas je kamu tambahkan daya. So daya yang kamu kenakan dekat sini adalah lebih besar. Okey, tengok soalan nombor 2. Okey, yang pertama, yang mana dikata gunakan prinsip Pascal? Nombor A, B, C, D, E, F. Adakah A? Cikgu, senang cikgu. B, C, F. B, C, F. Betul. B, C dan F. Okey. Itu. Tahniah kepada semua pelajar. Okey. Tepuk tangan. Okey. Maksudnya untuk hari ni punya kerja sudah siap. Tinggal lagi untuk kamu buat nota sahaja. Okey, boleh? So, nanti esok kita akan belajar mengenai sistem dalam bendaleh untuk yang ini pula. Yang ini.
nak naikkan kapal terbang macam mana, helikopter macam mana. Okay? So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih masuk kelas saya. Okay, bye-bye semua.